Kemudian kita nak janji tadi nak cerita rukun fa'li dulu. Kita rukun sembahyang ada berapa? Ada terbahagi pada tiga. Rukun sembahyang ada 13. Dalam 13 tu terbahagi kepada 3 pula. Apa dia? Rukun qalbi, niat tu. Dia panggil qalbi, benda dalam. Kemudian rukun fa'li, qauli, ada 3 ni saja rukun. Cuma apa dia? Kita nak mengaji tentang kesempurnaan solat kita. Kita dah sembahyang, cuma nak ambil pahala ekstra lebih. Sama-sama sembahyang tadi maghrib, sama-sama 3 rakaat, tapi di kalangan kita tadi pahala tak sama. Pahala perdu sembahyang tu bagilah, tapi ada pahala tak sama mengikut takbir dia, mengikut rokok dia lagu mana. Baik, dalam bab takbir kita berdiri. Kan berdiri, kita nak takbir berdiri. Takbiratul ihram kena tangan jari bagi rapat, jangan jarang. Ustaz kalau jarang sah. Ni bukan cerita sah ke tak sah. Kita nak merkah lebih, rapatkan jari bertepatan dengan telinga kita. Kalau orang perempuan rapatkan benda ni sekali, apa dia panggil siku ni, rapatkan sini. Orang laki-laki rapatkan jari. Yang angkat tangan ni nama takbiratul ihram ke lagu mana? Dah, yang takbiratul ihram lafaz tu. Jangan duk ingat angkat tangan tu takbiratul ihram. Rukun sembahyang takbiratul ihram termasuk dalam rukun sembahyang, betul tak? Bukan hak diri angkat tangan ni. Hak diri angkat tangan ni sunat. Yang kita takbiratul ihram tu hak benar kita lafaz Allahu akbar. Hak tu nama dia takbiratul ihram. Yang tu yang rukunnya. Kalau kita pi duduk atas jadah nak sembahyang maghrib nanti tangan duk lunjur macam tu, tiba-tiba Allahu akbar terus pergi qiyam tu, boleh tak boleh? Boleh. Sebab dia hak ni bukan rukun, yang hak ni. Tapi kalau takbir tak bunyi apa? Sah tak? Tak sah. Pasal apa tak sah? Takbirat ratul ihram rukun tu hak bunyi Allahu akbar, hak tu takbiratul ihram. Pasal waduh heran pergi umrah, pergi Mekah, ramailah hak yang tak takbir ni. Kan orang daripada Turki, orang daripada mana. Ustaz, tu buat apa tak sembahyang? Saya kata dia sembahyang dah tu, takbir dah tu, tangan duk lunjur macam tu. Dia duk susah hati pasal kau tu. Apa hal tak takbir, tak qiyam lagi. Orang tu imam dia baca surah, dia duduk sebelah ni. Arab duduk sebelah ni, dia duduk kan. Dia ni celaka, orang dah sembahyang dia tak sembahyang, tangan duk lunjur, takbir pun tidak. Pasal tak mengaji dengan jadi celaka habis. Betul tak? Banyak kan berlaku macam ni kok. Diri takbir ni apa dia? Apa fadilat angkat tangan ni? Apa kelebihan angkat tangan ni? Ni kita tabik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tabik tu, angkat tangan tu tabik, surrender dengan Allah. 2 belah tangan, bukan sebelah. Polis sebelah ya, askar sebelah ya, kan? Tabik polis pun ada cara dia. Betul tak? Tabik polis macam mana? Sengit. Kalau askar straight. Betul tak tu? Kalau tak salah saya lah, kan? Polis dia ada sengit sikit. Kalau askar straight. Macam polis pun ada cara dia. Ni Allah yang tak ada cara. Mai takbir, bawa pusat mui balas angkatlah 2 belah tangan ni, surrender kita dengan Allah. 2 belah tangan kita tabik dengan Allah. Rapatkan jari. Orang perempuan rapatkan jari dengan ni sekali. Kalau jarang, malaikat dah tulis, oh dia ni kurang Mekah, boleh 50% dia takbir tadi. Jarangkan jari. Ada orang malah, betul tak? Macam-macam kita takbir. Pernah satu tempat saya tengok dia takbir macam nak tangkap lalat tu ada. Saya kata apa hal ni? 2-3 kali dengan saya tak khusyuk sembahyang. Saya nak takbir tak masuk pasal dia. Allah, dia piduk tangan. Ada tuan-tuan pernah jumpa orang macam ni? Ada kan? Pasal apa? Dia was-was. Kalau dah sampai macam ni, dia nak bagi ngam dengan takbir tu saja. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Dia nak bagi ngam yang tu. Jadi dia tak ngam. Kalau macam ni, ambil benda yang fardu sudahlah, niat tu. Apa dia? Saja aku sembahyang fardu maghrib. Lepas tu makmum nak niat kemudian pun tak apa.
Nak niat dulu sebelum di atas sejadah pun tak apa yang tu. Dia khilaf ulama, tapi afdal sama sekali. Tak boleh kita ni jenis, tak boleh. Dengan 3 rakaat, dengan makmum, dengan kerana Allah Ta'ala nak kena sebut juga yang tu. Pasal payah. Kalau senang tu afdal lah bagi orang yang payah. Itu ni kita kena mengaji qasad, ta'arud, satu lagi apa? Ta'yin. 3 ni je. Saja aku semayang fardu maghrib. Hai, tak niat ikut imam kan? Yang nak niat semasa hang jalan tu pun ulama kata dah okey dah yang tu, ataupun hang selepas takbir niat tu pun dah okey dah, lepas niat baru okey. Apa dah? Saja aku semayang fardu maghrib. Hai, 4 rakaat, 3 rakaat tak sebut. Semayang maghrib sudah lazim, bukan 4 rakaat. Sebut kata maghrib je, mana ada 2 rakaat, mana ada 4 rakaat. Ni pemahaman bagi orang yang susah. Kan, tapi kalau tak mengaji dia duduk puluh nak bagi ngam tu, yang tu dia banyak kali tu. Betul tak tu? Tu payah kan. Begitu. Rapatkan jari, Allahu Akbar. Kemudian kita qiyam. Atas pusat mazhab Asy-Syafi'i, bawah pusat pun boleh. Atas pada pusat ada orang dia benda atas pusat, bawah pusat ni benda ni khilaf. Kan? Cuma pada kalau hak yang masyhurnya atas pada pusat ni pusat, tutup pusat di sebelah kiri. Tapi jangan singgung jiran sebelah sudah lah. Tapi lebih sangat ni piduk nanyalah berat sebelah kiri. Merkah tinggi. 2 orang kita. Jadi kan 2 orang takbiratul ihram Allahu Akbar sebelah kiri. Laki-laki perempuan pun sama, disunatkan sebelah kiri sedikit. Kalau straight pun boleh, tak ada masalah. Bolehlah pahala 50%. Kalau hak belah ni dapat RM1. Begitulah lebih kurang. Kemudian baca pertanyaan tentang rukun fa'li saja. Kemudian dah baca Fatihah, baca surah, rukuklah. Kan? Sambil kita rukuk, Allahu Akbar, tangan duduk di lutut. Ya, kacau benar ni nak tunjuk tali. Tu. Nah, kemudian kita nak rukuk, dah baca Fatihah, baca surah, rukuklah. Rukuk Allahu Akbar. Ada orang sebut dia panggil takbir intiqalat. Nah, takbir kita bangun, kita duduk, tu takbir tu bukan takbir ihram, tu dia panggil takbir intiqalat. Kan? Allahu Akbar, tangan duduk sini. Jangan Allahu Akbar tak sampai di tangan tak sampai lagi. Mereka korang juga yang tu pun. Kemudian Allahu Akbar, jari bagi jarang pada lutut ketika rokok. Dalam keadaan rokok, jari bagi jarang. Kalau duduk macam ni ustaz, macam mana? Sah juga, boleh pahala 50%. Kalau jarang dapat RM1 pahala. Ya, bagi jarang. Kemudian tengok pada sujud. Tengok pada sujud, pahala lain, dapat RM1. Tak tengok pada sujud, pahala kurang. Kalau kita tengok pada kaki, selalu duk tengok ibu kaki kita. Betul tak? Time sujud, tengok ibu kaki. Gudik pula kaki tu. Kuku tak potong lagi, kosok tak ada orang. Hak lebih teruk lagi pada sujud ni, rokok ni, tengok hak kawan sebelah. Kembang semacam. Sebab tu kena tengok depan. Benar ni Nabi ajar tuan-tuan. Nabi ajar orang perempuan dia tak nampak lah kan, orang lelaki. Betul tak? Sujud tengok ibu kaki ke tengok mana? Ibu kaki. Hak teruk lagi tengok kaki sebelah orang. Aku okey juga, mai riak dah pula dah. Aku okey juga, kaki ku elok juga. Kuku pun makan sekam dah tak. Lain teruk. Sebab tu jangan, ni benar-benar yang Nabi ajar semua ada berkaitan. Tengok ke tempat sana sujud. Ya, tengok sujud sana, merkah dia tinggi. Kemudian habis dah sujud, Samiallahu liman hamidah. Rokok, ya saya lupa nak sebut. Kedudukan rokok jangan seperti dia panggil zirafah punya tu. Kita kena macam L, kan, straight. Kena tunduk sikit, kepala jangan tunduk macam tu sangat, kena bagi belakang kita ni macam papas keping.
Tak bolehlah saya dah tua dah. Tak apalah tu bab tu kan. Kalau boleh dia kena straight belakang kita tu. Jangan macam ni sangat, jangan ke bawah sangat. Dia agak-agak macam tu lah. Punggung kita dengan belakang tu straight. Oh ni berkah tinggi. Orang muda boleh lagi faham. Kalau orang tua takut tersungkur pergi kat sana sekali lagi. Kan? Kemudian habis itu kan straight ya. Jarang nak ingat nah, ketika rokok jari bagi jarang, sama ada laki-laki dan perempuan duduk di lutut bagi jarang, berkah tinggi. Samiallahu liman hamidah. Liman hamidah bertegaklah. Jangan samiallahu liman hamidah badan tak bergerak lagi baru nak tegak, berkah korang juga. Tu semua tu dikira. Benar ni kalau dah lekat tabiat susah nak buat. Berlatih kau takat mana yang boleh tuan-tuan. Kemudian habis dah i'tidal, kita nak apa? Sujud. Betul tak tu? Habis dah samiallahu liman hamidah, nak buat apa pula? Rukun seterusnya sujud nah. Sama juga Allahu akbar, bar je dahi kita sampai kat tanah. Kedudukan tangan kita sama macam mana takbiratul ihram tadi. Macam mana takbiratul ihram tadi? Rapatkan jari, duduk di arah telinga ibu jari bertepatan dengan bahu kita ni. Kalau kita nak takbir pun macam tu. Allahu akbar. Ketika sujud, kedudukan jari kita rapat juga sama macam mana takbiratul ihram tadi. Faham tak? Allahu akbar, kedudukan dia macam tu sama macam mana kita sujud tadi. Kemudian bangun duduk antara dua sujud. Ni rukun fa'li ya. Kesempurnaan rukun kesempurnaan. Kena faham yang tu. Lagi kalau tak buat betul ingat tak sah pula, bukan. Duduk antara dua sujud, kita baca la rabbi fali. Kedudukan jari kena rapat sama, jari rapat juga. Jari kita yang hujung ni dengan lutut ni jangan lebih, jangan atas. Oh, dicomak sungguh. Saya nanti 26 hari bulan ni nak pergi Ratai. 2 hari bulan 3 nak menghadap sultan. Nak menghadap sultan ajar berjalan. Wah, saya kata nak undur macam mana? Baru nak menghadap sultan nak ambil watikah untuk jadi imam. Sultan diajar kita bergerak tak boleh. Undur ni nak kena undur macam mana? Kita dengan Tuhan buat lebih kurang semayang di mana? Dia dah. Kedudukan tangan tadi apa? Duduk antara dua sujud. Kedudukan tangan kita macam mana? Straight dengan lutut kita ni, rapatkan jari. Kemudian selalu orang duk pegang lutut, ada tak? Pegang macam tu, dapat 50 sen dia. Kalau straight, rapatkan jari, agak-agak lah kita duduk macam tu. Duduk macam tu ni, agak-agak lutut kita jangan lebih ke atas, jangan turun ke bawah, jangan pegang macam tu, duduk rapat tu. Ni adab dengan Allah. Sen RM1 dapat. Tu saya kata kita sembahyang tadi pahala tak sama. Dapat RM1 juga pahala. Kemudian bangun macam itulah seterusnya. Sama aja, ada rokok tadi ingat, sujud tadi ingat, kedudukan dia macam mana? Duduk pada tahiyat akhir. Ya nak? Pada tahiyat akhir duduk macam nilah. Pada tahiyat awal sunat duduk macam ni di atas punggung tangan. Ini selalu kita tahu. Okey. Kemudian tahiyat akhir kita duduk ni. Sama juga. Ni. Ni macam-macam orang jenis ni. Ada yang macam pusing, ada yang bergerak, ada yang la ilaha illallah tak turun-turun dah pun ada yang la ilaha illallah turun balik. Sebenarnya macam mana? Baik, mengikut di dalam kitab-kitab ulama sembahyang dalam kesempurnaan rukun qauli, rukun fa'li ya. Kemudian kita asyhadu an la ilaha illallah baru istri macam tu. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ambil ibu jari letak kat sini. Ada orang daripada awal lagi pun ada orang macam tu, betul tak? Daripada at-tahiyya dia dah letak dah ibu jari kat ni, kat tangan telunjuk ni. Tapi yang markah tinggi, yang dapat RM1 macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru ambil ibu jari, bagi ada lubang sikit. Jangan rapat, bagi ada lubang sikit. Kalau dah kita letak ibu jari ni,
benda ni dah ibu jari kita apa ni, letak ibu jari ke jari telunjuk, jari telunjuk akan turun dengan sendiri. Buat teh tengok, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, nampak dia turun sendiri. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagi ada lubang sikit, markah tinggi entah. Habis boleh faham dah tu? Teh lah nanti lupa pula kat mana yang ingat buat kan. Kemudian selalunya innaka hamidum majid, kita pun nak bagi salam lah kan. Kalau Nabi dia tak bagi salam lagi, di hujung tu dia baca apa dah, ya muqallibal qulub, mai hati juga tu. Saya kata ni benda ni penting sangat. Waktu saya cerita apa dah dalam Isra, bedah berapa kali? 2 kali di bedah benda ni. Nabi penting benda ni. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik pun ada macam-macam tambahan di situ. Bacalah doa apa pun, kerana di situ tempat mustajab doa. Habis tu nak bagi salam. Betul tak? Habis nak bagi salam, cara bagi salam macam mana? Dengan betul-betul hak ni benar senang. Assalamualaikum, baru berpusing. Kalau straight Assalamualaikum warahmatullah baru pusing. Ingat, mula balik Assalamualaikum warahmatullah sebelah kanan, balik duduk straight, balik depan Assalamualaikum warahmatullah tu baru pusing. Kita dah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum kan. Hak yang markah tinggi macam mana? Assalamualaikum warahmatullah, duk straight balik Assalamualaikum warahmatullah. Setengah dalam kitab hak yang belah kiri pelan sikit daripada sebelah kanan. Wa assalamualaikum tu. Ini benda halal. Kemudian kita nak berdoa kena pusing menghadap kiblat tadi. Selalu berasa nak kalau Tok Imam dah bagi salam, Tok Imam akan pusing macam ni bagi nampak makmum tengok sikit kan. Pasal apa tu? Dia ada pasal. Nah, saja-saja tak ada. Kerana power imam tak ada arah habis. Ni orang belakang, ada orang lebih tua pada kena hormat. Yang kedua, kalau ada orang semayang lagi, zikir kamu kena sebel sikit. Bukan saja-saja pusing. Apa dia? Kita jadi imam, ada tok guru di belakang, ada orang lebih tua, kena hormat. Jangan membelakangkan adab kita macam tu. Masa kita jadi imam, hang tok guru kan, hang orang tua kan, aku power. Hang kena ikut aku. Habis dah bagi salam, no power lagi. Hang kena pusing kat belakang, tu adab. Tak pusing boleh tak? Tak pusing pun boleh. Kalau pusing, markah dia dapat RM1. Habis dah kita zikir apa muka, nah, pusing ke depan balik nak doa sunat menghadap kiblat. Kedudukan doa tangan kita, rapatkan jari, tapak tangan naik ke atas langit. Jangan duk pi cepuk hidung. Tidak, ada orang doa macam-macam. Diselin tangan macam tu. Ada yang buat macam ni, ada yang duk macam tu, ada yang duk atas riba. Habis duk atas riba tu pasal tu imam doa panjang sangat daripada duk macam tu. Kan? Angkat doa. Kita kan nak minta dengan Tuhan. Kena ada adab lah. Saya nak duk berlatih dia ratai ni pun, ni kena suar tangan macam tu. Tak jadi, ni kena suar macam tu, tunduk sikit. Oh boy. Kita dengan Tuhan, betul tak tu? Nak pergi, tengoklah menghadap raja macam mana. Menghadap dengan Tuhan ni, kita duk minta kat dia, hidup cukup hidung. Allahumma ahina bil iman. Macam tak nak macam kita minta adab tak ada. Menghadap ni, tangan tapak tangan naik ke atas langit, ya. Rapatkan jari. Setengah ulama kata tak rapatkan pun tak apa, tapi yang penting tapak tangan naik ke atas langit macam tu. Kedudukan mata kita boleh dua keadaan, sama kita nak tengok atas langit naik ke macam tu sikit, ataupun kita nak tengok di tapak tangan pun boleh. Dua keadaan, rapat pun boleh, nak macam ni pun boleh. Yang penting tapak tangan naik ke atas langit. Pasal apa tu? Kiblat doa duduk di atas langit, bukan Tuhan duduk atas langit. Tak kena beritahu lagi sekalian tu. Kerana Wahabi kata itulah tanda kata Tuhan duduk atas langit. Duk minta duk tadah tangan pergi naik atas langit. Qiblat doa di atas langit, bukan Tuhan duduk atas langit. Wallahu alam. Saya rasa kalau apa-apa lagi
Ha? Kaki masa sujud. Ya, kaki masa sujud kena rapatkan. Merkah tinggi. Kau nak tunjuk lagi. Dan ketika kita sujud, kaki kita bertemu macam tu. Kalau macam ni boleh tak? Boleh, tapi sunat macam ni. Apa kelebihan kalau rapat? Orang belakang tak boleh tengok buah nyok kita. Itu kelebihan dia lah. Buah nyok begini lah, buah kelapa kita. Kadang-kadang takbiratul ihram ketika kita mula nak semayang, ya. Dia sunatkan jarang. Kalau bagi orang lelaki lah, kalau perempuan disunatkan rapat. Cuma ada setengah-setengah kitab dia kata jangan kaki straight, kena pi macam tu sikit. Pi macam tu sikit. Ni macam-macam cara lah. Tapi yang pentingnya, jumhurnya orang lelaki-lelaki kena bagi tu sikit. Jangan kepit. Bohnyok kita tu bagi longgar sikit. Orang perempuan dia rapat macam tu, sunat macam tu. Ya, orang perempuan Allahu Akbar, tangan sebelah kiri. Tengok pada tempat sujud baca. Yang ni macam mana nak bagi khusyuk? Kena mengaji apa dia? Islam, iman dan ihsan. Kita bayang seolah-olah kita Tuhan tu ada depan kita. Bukan Tuhan betul-betul ada, kena bayang. Ustaz bayang macam tu, lagi saya duk ingat Tuhan tu depan pula. Ambil kaedah yang kedua. Aku sembahyang, Tuhan duk tengok aku. Jadi hati kita tak pikat lain lah. Tu dia panggil ihsan. Kita sembahyang ni macam mana nak bagi khusyuk? Ingat dalam hati Tuhan duk tengok aku sembahyang ni, Tuhan duk tengok aku. Kaedah yang pertama tadi seolah-olah Tuhan duk depan. Tak boleh takut lagi kita pi akidah rosak lagi. Kita ni orang tak mengaji ilmu furu'ain. Kan ilmu sifat ada perut. Ambil kaedah step yang kedua. Bayangkan Tuhan duk tengok kita. Maka jadi khusyuk kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah kita kerja di satu pejabat. Ya, saya bagi tahu banyak kali dah. Kalau kita kerja di satu pejabat, bayangkan bos duduk depan. Macam mana buat kerja kita? Cukup teliti. Bos tak ada, tapi kamera ada, CCTV dah. Pun kita bekerja kan, tak boleh nak ular, tak boleh nak sembah. Macam itulah kita buat kerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah duduk CCTV Allah Subhanahu wa taala. Baru datang latih. Benda ni tak latih tak boleh. Sebab kita ni mula tak dilatihkan dengan ajaran macam tu. Cuba buat. Kita mengaji, aku nak buat satu. Mengaji dapat ilmu, nak buat satu, buat. Baru jadi semayang kita jadi ikhlas, jadi khusyuk. Ya macam kalau dia rukun iktidal kan. Takbir macam ni kan. Ada yang takbir Allahu Akbar. 50% lah tu dapat. Sebab tak ikut spek dia. Yang qiyam tu. Dia tahu ada yang dia punya faham dia kan. Ada yang kat sini. Lepas tu dongak. Saya dah nak berbicara dengan orang ni kan. Tapi yang saya khawatir ni orang yang ikut dia. Ikut tanpa apa, sebab dia ni ada title. Jadi ada orang ikut dia, tanya pasal apa kau ni? Sebab tengok orang ni buat saja. Baik. Saya banyak tanya hak orang. Selalunya dulu saya orang tabligh. Okey. Kebanyakan orang tabligh dia duduk atas ni. Kenapa? Sayyidina Umar Al-Khattab dia duduk atas ni. Lepas tu kita jangan salah. Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat yang sangat hebat. Dia letak atas dada ni. Kita kata Wahabi, bukan Wahabi. Sayyidina Umar Al-Khattab, kaedah dia tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq letak berpusat. Maka dalam mazhab kita Asy-Syafi'i dia ambil yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pasal apa Sayyidina Umar letak sini, Sayyidina Abu Bakar, dua-dua betul belakang, tak ada satu yang salah. Cuma Sayyidina Abu Bakar dia orang kurus. Dia kain dia mudah terlondeh, dia duduk cover kain dia. Dia jaga ni. Maka mazhab kita Imam Asy-Syafi'i dia ambil yang ni. Kalau jumpa orang duduk atas ni tak ada masalah apa. Betul belakang kan? Betul belakang. Cuma kena bagi kiri sikit. Kalau atas ni dia tak ada la qalbu. Kalau di bawah ni qalbu duduk di bawah ni. Cuma kita nak tutup qalbu tu atas bawah pun sama. Tapi kebanyakan tabligh
Mari yang daripada Pakistan, mari banyakkan orang macam ni, banyakkan. Mazhab apa? Pakai yang Sayyidina Umar Al-Khattab. Dua-dua betul belaka Tuhan. Entah. Dongak ada satu hadis. Nabi kata siapa-siapa yang semayang angkat kepala, Allah akan bakar mata dia. Kena sombong jalan. Sombong kalau orang jalan tunduk ni rasa hormat dah. Kalau kita jalan depan mak ayah kita, jalankan tunduk kat bawah. Ni orang hormat, adab dengan mak ayah. Tapi kalau berjalan pasal macam mana? Jangan tengok ke atas, sebab ada satu hadis, tak tahulah kalau dia tengok ke atas dia kata tak ada masalah apa. Wallahu alam, saya tak tahu yang tu, tapi ada satu hadis, ada larangan kita semayang, tengah semayang jangan duk tengok. Bukan kata tengok ke atas, tengok merilau ataupun hukum dia makruh. Mata kita ni duk dan kipahnya seluruh dia tengok ada makruh. Mata bergerak ni. Imam Asy-Syafi'i ni bergerak jari, dia kira makruh. Mazhab lain tak ada. Imam Syafi'i dia tentang nak sembah Allah, dia cukup bagi adab-adab. Bergerak pun tak boleh. Dia ni kalau bergerak jari kita ni dikira makruh hukum dia. Mazhab lain kan kata bergerak jari, ambil Quran baca tengah sembahyang pun tak apa. Mazhab Syafi'i ni sebab tu dia, kalau kita kaji tentang Imam Asy-Syafi'i, dia cukup ambil berat tentang sembahyang. Dalam bab-bab lain dia longgar-longgar, tapi dalam bab sembahyang jangan longgar naik ke atas. Tapi kalau orang tu longgar, jangan piduk menghukum dia. Mungkin dia ada dalil-dalil dia, tapi ada satu hadis tak boleh. Menunjuk kata sombong, menunjuk kata kita ni tak matunduk, jangan piduk. Ada pernah saya jumpa banyak dah sembahyang ni sujud tu sampai sana. Ada kita tegur, dia kata nak bagi kesihatan. Tak tu waktu kajian dia, saya tak tahulah yang tu kan. Satu lagi Ya. Kaki antara dua sujud kan? Kaki antara dua sujud, duduk antara dua sujud, kaki kena pacak. Ni kaki kena pacak. Punggung duduk di atas kaki kiri, kaki kena pacak ni. Ustaz, saya sakit tak boleh lipat jari ibu saya. Ada juga kan. Kita nak buat tapi kaki kita sakit, dah dapat pahala RM1. Sebab kita tak boleh buat. Tapi duduk macam ni lah cara dia. Ada orang duduk macam ni. Tidak? Dia tak boleh lipat ke, ataupun saja dia duduk macam tu ke. Kalau dia boleh lipat tapi dia saja duduk macam ni, mengikut mazhab kita dapat 50%. Dia tak dapat RM1. Dia kena pacak macam ni. Pacak macam ni. Pacak macam tu. Akhir pun gitu kan Ustaz? Akhir pun macam tu. Cuma akhir kaki kiri masuk ke bawah ni, iftirash. Kaki kiri masuk dia ni. Ibu jari kena pacak. Cuma nak kena faham dalam bab fiqh, kaifiat dengan mudarat lebih besar. Kita pergi sembahyang Jumaat, orang ramai berimpit. Kita nak duduk tahiyat akhir, duduk macam ni, dia akan sengit. Kadang-kadang boleh duduk kat orang sebelah. Kawan sebelah ni, dia ni dah lah besar badan dia, duduk atas pun kecil, jadi duduk penyet macam tu. Menyakitkan hati orang berdosa. Tu kata ada ilmu, yang ni kaifiat, yang ni mudarat lebih besar. Kan? Jadi kita duduk macam ni, duduk macam tahiyat awal, kerana kita berhimpit ramai orang. Pandai-pandai lah. Tidak dah lah badan besar. Saya nak ambil hak yang merkos RM1. Duduk sampai kawan ni kecil, penyet kawan tu. Ni pun kena pandai lah. Habis, wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Ya. Dalam apa kita solat tu, dia ada perkara yang membatalkan solat, iaitu pergerakan kita lah. Contohnya katalah tangan gatal, kita tarik je. Okey, baik. Kalau kita katakanlah jari kita ni gatal kat sini, jangan macam tu. Kalau macam tu, ni anggota besar, kan? Nak kena pandai juga betul soalan bagus. Banyak kita gatal kan, kita duk garu macam ni, batal ni. Dia kena macam mana? Jari saja, jangan macam tu. Kalau gatal telinga pun jangan dah pergi
Seminggu dua garu ni pun tak apa. Kan? Kalau dia buat macam jari ni. Jari saja. Dia kata, jari saja. Dua kali je, satu, dua macam tu. Yang ni anggota kecil. Ya, tapi dua kali je boleh. Macam Anggota kecil tak apa. Banyak kali pun tak apa. Seminggu hang duk garu je. Tak batal sebenarnya. Tapi jangan macam ni. Jangan macam ni 3 kali pun batal. Sebab ni dia anggota kecil, cuma makruh saja. Kan? Sebab dia anggota kecil. Anggota besar macam mana? Tangan, kepala. Kepala sakit orang tengkok. Batal sembahyang kan. 3 dia anggota besar, dia termasuk anggota besar. Ni tangan anggota besar, kaki anggota besar. Satu lagi. Ini bab fiqh ni kena sambung ke berapa orang ni kita jap. Lain kali. Kalau satu lagi ni jauh lagi ya. Banyak bab fiqh ni kan. Kita mengaji, kita tak boleh amal semua. La yudraku kullu wa la yudraku kullu. Kalau kita tak boleh semua ingat hak benda ustaz ajar tadi, mana yang ingat jangan tinggal semua, buat juga sikit. Itu kaedah dia. Kemudian kita doa keselamatan, kesejahteraan kepada saudara kita yang nak pergi buat umrah dan haji. Mudah-mudahan kita juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Mawjud, Ya Jawad, Ya Basit, Ya Karim, Ya Wahab, Ya Zattawli, Ya A'ni, Ya Mu'ni, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Alim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Badi'us Samawati wal Ard, Ya Zan Jalali wal Ikram, Ya Hannan, Ya Mannan, infahni minka binafatil khairin ta'ni anni biha aman siwaka. أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح القريب وبشر المؤمنين اللهم يا علي يا خمين يا مبدئ يا معين يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعلا لما يريد أعنني بخلالك عن حرمك وأعنني بفضلك عمن سواك واحفظني بما حفظت به ذكر انصرني بما نصرت به رسولا إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara kami akan berangkat pergi ke tanah suci, tanah Al-Haramain. Ya Allah, berilah keselamatan kepada mereka. Ya Allah, berilah kesabaran kepada mereka. Ya Allah, berilah kesehatan kepada mereka. Ya Allah, kemudian Engkau terimakanlah ibadat umrah mereka. Ya Allah, umrah yang mabrur. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami yang belum pernah lagi pergi ke sana, jemputlah kami. Ya Allah, kami mengetahui sesiapa yang datang ke sana adalah dengan keizinan-Mu. Ya Allah, ya Allah, bagilah murah rezeki kepada kami yang belum pernah lagi pergi buat umrah dan haji, jemputlah kami sama. Ya Allah, sebelum kami mati, Engkau ambillah kami untuk pijak di 2 tanah suci ini. Ya Allah, kerana di sana adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami teringin nak beri salam kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri keselamatan kepada kami dunia dan akhirat. Jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu yang sangat panas. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir.